nur ataupun wahyu daripada Allah SWT turun kepada Nabi Ibrahim, sehingga dia menyedari bahawa bulan dan bintang yang dia tengok ni, matahari ni bukan Tuhan, dan ada Tuhan yang dia wajib sembah. Akhirnya bermulalah penyembahan Allah SWT kembali balik sejak Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Antara Soleh dengan Ibrahim tu bising. Bila zaman Nabi Ibrahim AS, dia jumpa balik atau menerima kembali wahyu Allah yang disebut sebagai suhuf Ibrahim, maka dia kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, ataupun disebut dalam ayat wa ana minal muslimin. Inna salati, semuanya salat aku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan aku mati pun, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian Allah. La syarika lahu, aku tidak akan syirikkan dia. Wa bidzalika umirtu, kerana itulah diperintahkan kepada aku, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang mula-mula Islam balik. Bukan maknanya mula Islam Nabi sebelum-sebelum itu tidak Islam. Maknanya dia dipanggil the prophet of revival. Revival prophet. Dia yang mengembalikan, mengembalikan dakwah menyembah Allah SWT. Lalu daripada titik permulaan itulah kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim AS, dia berkahwin dengan Sarah ketika mana sampai di Palestin. Perkahwinan dia dengan Sarah, Sayyidatina Sarah, tidak dapat anak. Sampailah dia diperintahkan oleh Allah dalam satu wahyu untuk pergi ke Mesir, sebelum dia pergi ke Madinah, ke Mekah, untuk membina Kaabah. Dalam perjalanan dia ke Mesir, di Mesir itu ada seorang raja. Mesir banyak raja. Raja-raja Mesir dipanggil Fir'aun. Raja-raja Rom dipanggil Caesar. Raja-raja Parsi dipanggil Kaisar. Jadi banyaklah Caesar ni, banyak. Julius Caesar lah, apa Caesar lah kan. Augustus, banyaklah. Begitu juga dengan Kaisar, banyak, ramai. Fir'aun tu ramai. Fir'aun bukan seorang. Cuma Fir'aun yang ada di Mesir tu adalah Fir'aun zaman Nabi Musa AS. Itu lepas ni. Ini sebelum tu, zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila ditahan oleh pengawal-pengawal Fir'aun pada waktu itu, pengawal Fir'aun nampak Sarah. Dia bawa sekali Sarah daripada Palestin ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bila dia pergi ke Mesir, pengawal tangkap Sarah, lalu diserahkan kepada Fir'aun. Kisah ni tuan-tuan adalah kisah biblical, kisah Bible. Dalam Quran tak jumpa. Kita cari kisah Nabi Ibrahim bawa Sarah pergi ke Mesir, tak jumpa. Tapi kita akan jumpa dalam Israiliyat dipanggil. Itu biblicalnya. Dalam kisah Israiliyat, kisah yang diceritakan oleh Bani Israel. Bila pada waktu itulah, maka Fir'aun nak hampiri Sarah. Pasal Sarah ni cantik orang dia. Bangsa Palestin ni bangsa yang cantik orang dia. Dia tak macam Arab Yaman, tak macam Arab Madinah. Orang dia putih, cantik. Jadi dia bila nak menghampiri Sarah, maka pada waktu itu dia tidak boleh nak dekat, nak pegang Sarah. Lalu dia tanya kepada gad dia, ni siapa perempuan ni? Lalu gad dia kata, perempuan ni bini kepada, isteri kepada seorang lelaki yang didakwa sebagai Nabi, utusan Tuhan. Lalu diminta lelaki ni masuk jumpa dia. Nabi Ibrahim AS masuk jumpa dengan Fir'aun. Maka pada waktu itulah Fir'aun, Nabi Ibrahim AS menyampaikan ajaran menyembah Allah kepada Fir'aun, untuk beriman kepada Allah SWT. Sebab itu dulu dalam rancangan jejak Rasul disebut seorang Raja Fir'aun yang beriman kepada Allah ialah Raja Fir'aun pada zaman Nabi Ibrahim AS. Beliau adalah Ramses yang ketiga. Ramses III.
Dialah yang telah menjadi Fir'aun yang beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim AS. Hasil daripada imannya Fir'aun itu, dia telah menghadiahkan seorang wanita daripada bangsa Arab Mesir. Bangsa Arab Mesir ni Arab Kipti dipanggil. Sebab itu kalau Kristian Arab dipanggil Kristian Koptik. Pasal ni dia Kristian daripada turun-temurun. Arab panggil Arab Kipti dengan qaf Kiptiyah. Jadi bila dia hadiahkan wanita ini yang namanya Sayyidatina Hajar kepada Nabi Ibrahim, maka hasil perkahwinan antara Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Hajar didapat anak yang namanya Ismail alaihissalam. Dia dengan anak ni Ismail itulah yang akhirnya kita baca dalam sejarah pergi ke Mekah membina Kaabah. Di mana pada waktu itu lepas dia kahwin dengan Sayyidatina Hajar dapat Ismail, lepas tu baru dia dapat anak Ishak daripada isteri pertama je Sarah. Dalam kitab Bible ataupun kisah Israeliat menceritakan bahawa Nabi Ibrahim ada 3 orang isteri. Isteri yang ketiga bernama Laweya. Tapi sejarah dia kita tak tahu pasal tak cerita dalam Quran, tak sebut sama ada nama Sarah yang ada, nama Sarah ada, Hajar ada, Laweya tak ada. Jadi kita tak tahu banyak mana, sejauh mana kebenaran cerita dia. Betul tak Nabi Ibrahim ada 3 orang isteri, Allah alam. Tapi 2 isteri ni kita confirm tahu ada sejarah dia. Jadi kita terima kisah-kisah Israeliat dan dia tadi dengan kisah Al-Quran. Perkahwinan Nabi Ibrahim dengan tadi Siti Hajar dapat anak Ishak. Perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Sarah dengan Siti Hajar dapat Ismail. Ismail diangkat oleh Allah, diwahyukan jadi Nabi. Nabi Ismail. Dengan Ishak, anak dia juga, Ishak juga diangkat oleh Allah, diwahyukan, maka jadi Nabi. Ishak jadi Nabi. Nabi Ishak dia dapat anak, namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub diangkat oleh Allah jadi Nabi. Anak Nabi Yaqub, Yusuf alaihissalam, diangkat oleh Allah jadi Nabi. Anak Nabi Yusuf, Ayub, diangkat oleh Allah jadi Nabi. Syuaib diangkat, Musa diangkat, Sulaiman diangkat. Sampailah kepada keturunan Nabi Ishak alaihissalam ini, semuanya diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi.